syurga itu untuk dikongsikan. Udara yang kita sedut ini pun Allah tidak buat berbeza-beza antara seorang demi seorang. Jom kita jadi manusia yang baik. Kita kongsikan anugerah Allah ini bersama-sama. Jom jadi orang baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Abang Raja dalam rancangan Jom Jadi Orang Baik-Baik di slot Al Ustaz. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membincangkan topik baru, tajuk baru. Nak cakap pasal sukarelawan. Abang Raja ni sebenarnya baru saja jadi sukarelawan lah dalam 4 tahun. Bermula banjir 2014 di Pantai Timur. Okay, kita telah lancarkan satu gerakan kemanusiaan yang dinamakan Gerakan Kemanusiaan Tok Pos yang Abang Raja lancarkan itulah. Nah, jadi kita nak bincang sukarelawan yang baik-baik ni macam mana? Sukarelawan. Macam-macam jenis sukarelawan rupa-rupanya. Dulu Abang Raja tak tahu, tapi bila terjebak dengan kerja-kerja kemanusiaan ini, yang barulah Abang Raja dapat tengok, rupa-rupanya kerja-kerja sukarelawan ini sangat hebat juga di Malaysia ni. Macamlah di negara-negara maju juga. Dan ramai orang yang buat kerja-kerja sukarelawan sekarang tumbuh macam cendawan di merata-rata tempat. Nak jadi sukarelawan? Jadi sukarelawan yang baik. Bagaimana yang dikatakan dengan sukarelawan yang baik-baik? Yang pertama, yang paling penting, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut tentang niat ni kan. Kadang-kadang jadi sukarelawan ni macam-macam niat. Kita kata niat kerana Allah Taala, tapi bila pergi sebenarnya nak melancong. Abang Raja panggil pelancong bencana, disaster turis. Bila ada kemalangan, dia parking kereta, dia slowkan kereta, habis jam lebuh raya Pantai Timur tu. Habis jam lebuh raya Plus tu. Kenapa? Nak tengok kemalangan, nak tengok musibah. Ni sifat-sifat ni lah. Jadi tuan-tuan, nak jadi sukarelawan yang hebat, sukarelawan yang baik, yang pertama sekali, niat kita kerana Allah Ta'ala. Tidak ada benda lain, niat kita. Yang kedua, tuan-tuan, kita bantu orang miskin ni, tuan-tuan, kita bantu asnaf ni, ataupun kita bantu musibah yang berlaku ni, bukan untuk selesaikan masalah. Saya selalu pesan kepada sukarelawan, kita pergi menyantuni orang miskin, pergi menyantuni orang yang dalam musibah ni, bukan untuk selesaikan masalah. Kita tak boleh selesaikan masalah. Yang selesaikan masalah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang miskin, kita bawalah seguni beras bagi kat dia. Kan? Adakah selesai masalah kemiskinan? Tak selesai. Kita bagilah apa saja macam-macam bantuan, tak selesaikan masalah. Kadang-kadang masalah lain pula yang berlaku. Jadi nak cakap kat sini, sukarelawan yang pergi membantu orang miskin ni, kita tak dapat selesaikan masalah. Kadang-kadang kan kita pakat-pakat lah, dia tengok dia ni daif sangat nak pergi belajar kan, anak tak boleh pergi belajar, kita pakat lah kutip derma kesumbangan orang awam, kita pakat-pakat cari siapa-siapa boleh bantu, hantarlah anak dia pergi sambung belajar dan sebagainya. Tak selesaikan masalah juga. Dia pergi belajar, dia pergi daftar lapor diri kat universiti, tak belajar, result tak bagus, tak belajar budak tu. Asyik tengok kat rumah, homesick, tak homesick, macam-macam. Dia tak selesaikan masalah. Pernah berlaku di pedalaman, anak-anak yang konon-kononnya susah nak pergi sekolah kerana tak ada duit nak bayar tambang bot dan sebagainya. Kita kumpul duit kan, kita bayar tambang bot, tak pergi juga sekolah budak tu. Kan kita sediakan bot pun cuma. Rupa-rupanya bila kita bincang-bincang balik, Allah Ta'ala tidak suruh kita selesaikan masalah. Allah Ta'ala suruh kita ambil saham akhirat kita saja. Jadi kita dah selesai. Kita dah tambang bot, kita dah selesai. Dapat pahala kat kita. Bukan selesaikan masalah. Yang selesaikan masalah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sukarelawan di luar sana, bila terkeluar menyantuni orang miskin, sentiasa ingat, kita tak boleh selesaikan masalah kecuali Allah Ta'ala saja selesaikan masalah. Kita hanya merebut saham akhirat kita masing-masing. InsyaAllah. Okey, tips yang ketiga. Apabila kita pergi, sukarelawan yang baik-baik ni. Ni sukarelawan yang baik-baik bila pergi menyantuni asnaf, elakkan ada personal bonding dengan asnaf. Iaitu ada ikatan personal, peribadi dengan asnaf. Pergi menyantuni asnaf sekali dua, tak apa lagi, dah masuk kali ketiga mengunjungi asnaf ni, tengok lain macam pula. Tengok muka mak asnaf ni macam bekas girlfriend lama. Kan? Kita pula baru lepas isteri kita meninggal dunia kan. Jatuh cinta pula dah dengan asnaf. Ya Allah. Wujud pula itu personal bonding. Ataupun tidak jatuh cinta dengan mak asnaf, jatuh cinta dengan anak asnaf. Jadi sukarelawan dah jadi kelam kabut.
Asnaf pun jadi kelang kabut. Bila begini, maka kerja-kerja kemanusiaan itu atau bantuan itu jadi tak comel dah. Dah tak comel, dah tak cantik dah. Kita pergi bukan nak menolong dah. Ada udang di sebalik batu pula dah. Bila begitu jadi tak sehat. Kerja-kerja sukarelawan yang pergi menyantuni asnaf, jangan ada personal bonding. Kadang-kadang bila ada personal bonding ni, dia dah bertukar-tukar nombor telefon, asnaf dah tak pandai berdikari. Dia telefon, nak sakit perut, dia telefon kita. Nak pergi bandar dia telefon kita. Dulu sebelum kenal sukarelawan ni boleh je pergi bandar. Dulu kalau sakit perut boleh dia sapu minyak TYT, minyak cat kapak. Sekarang dah tak boleh sapu dah minyak-minyak ni. Macam-macam benda dah jadi. Dia tak boleh berdikari. Jadi sukarelawan, nak jadi sukarelawan yang hebat, nak jadi orang baik-baik, sukarelawan yang hebat-hebat, sukarelawan yang baik-baik, elakkan personal bonding dengan asnaf. Sebab kadang-kadang bila dah ada personal bonding, asnaf jadi tidak boleh berdikari. Elakkan ada personal bonding sesama sukarelawan. Dah keluar sama-sama selalu pergi bantu gelandangan. Bagi makan gelandangan pula malam. Kan siang kau tak bagi makan je, malam baru kau bagi makan gelandangan ya. Jadi kau masak-masak kau pergi, malam-malam baru keluar. Kan kau keluar berdua, bertiga, beramai-ramai. Sekali keluar okey, dah lama-lama buat kerja sama-sama ni. Kan dia rasa lain pula, jatuh cinta pula sama-sama sukarelawan, hancur lebur rumah tangga. Jadi elakkan personal bonding. Sebab kita pergi nak bantu, nak dapatkan pahala. Jadi berhati-hati. Insya-Allah kerja-kerja kesukarelawanan kita jadi comel. Allah Ta'ala akan berikan kita kekuatan jadi sukarelawan yang hebat. Personal bonding antara sukarelawan ini, memanglah kita dengar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Memanglah kita kata tidak boleh, hendaklah kamu mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri, tapi janganlah mengasihi sangat kawan kamu tu sampai hancur lebur rumah tangga kamu sendiri. Janganlah kamu sampai mengasihi asnaf tu sampai kamu jadi pergi mana-mana rumah asnaf kamu jatuh cinta. Susah jadi huru-hara nanti kerja-kerja kesukarelawanan. Jadi kena berhati-hati. Sukarelawan yang hebat dia tahu ada limitationnya. Ada limitationnya ni. Dia nak pergi santuni dia tengok dulu. Kalau dia nak pergi ibu tunggal je. Ibu tunggal pula tengok yang umur 30 ke bawah je dia nak pergi. Sudah. Susah hatilah macam tu. Kalau macam tu ibu tunggal yang umur 70, 60 kau tak nak pergi ya. Yang kau pergi umur 20 ke bawah, kan yang umur 30 ke bawah. Yang ibu tunggal yang tak ada anak yang kau nak pergi. Ni huru-hara. Jadi memang betul kena mengasihi saudara kita macam mengasihi diri kita sendiri, memang betul. Allah berfirman, tapi kena hati-hati, kena jaga niat kita kena betul. Pastikan tidak ada personal bonding sesama sukarelawan dan sesama asnaf. InsyaAllah. Jumpa para raja sebentar lagi dalam slot seterusnya insyaAllah. Jadi bila kita post gambar-gambar yang buka aurat ni dan sebagainya ni, jadi masalah lah. Kita telah menyebarkan orang lain punya aurat tu. Jadi tuan-tuan, bila berlaku musibah, fikirkan keutamaan. Kita sebagai sukarelawan, utamakan dulu menyelamatkan bangsa, menyelamatkan orang-orang yang memerlukan bantuan, daripada kita duduk nak berFacebook, nak buat live dan sebagainya. Bertemu kembali bersama Maraja dalam Jom Jadi Orang Baik di slot Al-Ustaz. Alhamdulillah, kita nak sambung perbincangan kita semakin hangat ni. Sebab sekarang ni gerak kerja sukarelawan ni di negara kita dah tumbuh macam cendawan. Ramai orang nak buat kerja-kerja kemanusiaan ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, tapi perlu diingat tips seterusnya nak jadi sukarelawan yang baik ni, jangan menghukum. Jangan judge. Kita pergi rumah orang miskin, kita tengok rumah dia bersepah. Yang ni selalu terjadi. Dalam Facebook saya tu, ya Allah, subhanallah, bila kita post gambar rumah orang miskin yang bersepah, yang kotor, dia kutuk kakaunya orang miskin ni. Subhanallah. Orang miskin ni tuan-tuan, kami pergi, ya Allah, air bersih tak ada, rumah tak ada dinding tuan-tuan. Rumah tak ada dinding, yang kau pergi kutuk dia, kenapa tak cuci, tak bersih. Tuan-tuan, kita jangan jadi fitnah tuan, fitnah hati tuan-tuan. Bila kita tengok orang miskin yang kotor macam ni, istighfar banyak-banyak. Jangan kita terus nak menghukum dia, nak judge dia. Siapa tahu tuan-tuan, satu hari nanti kita juga yang kena jadi macam tu. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita diuji sikit saja, anak sakit, dah bertimbun, baju kita tak boleh lipat. Orang miskin ni tuan-tuan, dia bukan miskin semalaman. Dia dah bertahun-tahun miskin. Jadi dia miskin lama dah. Dan kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, memang orang miskin ni biasanya kita jumpa, dia miskin bukan miskin duit saja.
dia juga miskin ilmu, miskin iman, dia miskin persahabatan, tak ada orang nak kawan dengan dia, dia miskin akhlak, miskin segala-galanya tuan-tuan. Jadi bila kita judge pergi, aku kotornya, tak payah tolonglah, ni orang miskin yang kotor, kita cari orang miskin yang bersih saja. Subhanallah. Tuan-tuan, sukarelawan yang hebat, sukarelawan yang baik, dia tidak cepat nak judge orang. Tengok asnaf dia judge. Tengok asnaf, ini asnaf daripada parti ni aku tak nak tolong. La ilaha illallah. Ada kepatian pula kat situ. Ni asnaf ni tak nak tolong, ni bangsa ni. Ya Allah, bangsa lain dia tak nak tolong. Mana boleh kita tolong semua? Barulah orang suka kat kita. Nah, barulah Islam itu berkembang kerana akhlak. Kerana akhlak. Rasulullah kembangkan Islam kerana akhlak yang mulia, kerana akhlak yang baik. Jadi kita pun sama. Kita tolong semua orang. Hati kita bersihkan dulu. InsyaAllah bila begitu kerja kesukarelawanan, kerja kemanusiaan akan jadi baik. Okey. Seterusnya tuan-tuan. Okey. Bantuan yang kita bawa itu daripada Allah, bukan daripada kita. Ramai pergi mengaku kak. Bagi beras, bagi bawa barang-barang. Ini kami kutip derma ni bagi ni semua. Jadi doakanlah kami, terima kasihlah kat kami ya. Mengaku barang tu daripada dia. Walhal itu semua Allah Taala yang bawa, yang bagi. Jadi bila kita bagi sumbangan kat orang ramai, kat orang miskin, ini sentiasa dekatkan diri asnaf itu dengan Allah. Okay, bukan dekatkan diri asnaf dengan kita. Ni siap bagi bisnes kat telefon lah ya. Okay, saya yang bagi bantuan ni, ada apa-apa call lah ya. Kalau saya angkat insya-Allah lah, saya sibuk WhatsApp. Jadi asnaf tengok. Ni konon-kononnya kita lah yang beri, bukan kita beri. Kita hanya orang tengah penyampai saja bantuan tersebut. Jadi sentiasa ingat, barang yang kita bagi, bantuan yang kita bagi itu bukan milik kita, milik Allah. Kita dulu di kalangan sukarelawan pun kadang-kadang kita yalah, kena saling tegur menegur lah. Kita pernah berlaku bila kita pergi menyantuni asnaf kan. Kita tengok macam-macam cara orang pergi. Ada yang pergi nak berselfie pun ada. Nak berselfie dengan gambar-gambar kemiskinan. Tak tahu nak buat album, nak masuk album, nak buat apa saya tak tahu. Orang tu rumah tengah nak runtuh sikit lagi. Makcik duduk kat rumah nak runtuh. Kat lubang. Makcik duduk kat situ. Okey, sedia senyum, makcik senyum. Makcik tu muka tawa je tu duduk kat situ. Kan? Ada orang macam tu, subhanallah. Jadi kita sebagai sukarelawan ni, okay, berhati-hatilah. Semoga Allah Taala terima amal baik kita, terima sama akhirat kita. Kita jadi orang baik-baik. Okey? Abang Raja sebenarnya tak pernah terlibat dalam kerja-kerja kesukarelawanan ni secara serius sehinggalah banjir 2014 hujung tahun berdulu. Oh ya Allah, masa banjir tu bayangkan tuan-tuan, dia air bah tu 3 kali pokok kelapa. Bayangkan orang 2-3 minggu tak dapat bantuan masa tu sebab terputus hubungan. Air terlalu banyak, terlalu melimpah ruah. Kita tak pernah alami sebenarnya di negara kita musibah yang terlalu besar seperti itu. Maka pada masa itu datanglah berduyun-duyun rakyat Malaysia di seluruh Malaysia datang nak membantu mangsa banjir. Bila dah ramai-ramai ni kan macam-macam lah. Macam-macam. Ada saya masih ingat yang menelpon saya, Raja Syamri ke? Saya dengar awak menguruskan misi banjir, tolong sediakan surat khabar. Boleh tak tolong sediakan Sultan sekali datang. Saya nak datang bagi kemah 200 biji. La ilaha illallah. Dia minta kita sedia benda-benda macam tu di waktu musibah. Saya jawab kat dia, saya kata, saya sukarelawan, encik pun sukarelawan. Tidak ada sukarelawan bekerja untuk sukarelawan. Kita tengah dalam keadaan musibah ni masa-masa ni. Dan dalam keadaan macam tu masih ada lagi nak claim mileage dan sebagainya. Orang tak makan 2-3 minggu. Kita tak tahu di mana keperluan, di mana keutamaan pada waktu-waktu seperti itu. Sentiasa ada orang nak ambil kesempatan. Jadi tuan-tuan, Abang Raja suka kongsikan kadang-kadang bila kita pergi menyantuni asnaf di waktu musibah ni, kadang-kadang asnaf tu kan tudung pun tak ada kadang-kadang kan. Kadang-kadang mereka ni, bukan kadang-kadang lah, sering kali bila tempat musibah al-maklum lah, awak pergi ambil gambar tu, awak post pula ke Facebook gambar tu, asnaf tu tak pakai baju, ada yang koyak sana koyak sini kan. Jadi bila kita post gambar-gambar yang buka aurat ni dan sebagainya ni, jadi masalah lah. Kita telah menyebarkan orang lain punya aurat tu. Kalau boleh kan tuan-tuan, kita sebagai sukarelawan ni berhati-hati, beringat sikit masa nak ambil gambar. Jadi tuan-tuan, bila berlaku musibah, fikirkan keutamaan. Kita sebagai sukarelawan, utamakan dulu menyelamatkan bangsa, menyelamatkan orang-orang yang memerlukan bantuan, daripada kita duduk nak berFacebook, nak buat live dan sebagainya. Okey, pada waktu banjir contohnya di Pantai Timur, sering kali setiap tahun berlaku banjir dan sebagainya. Okey, sukarelawan daripada seluruh dunia datang. Okey, baru-baru ni masa banjir bah besar tu, daripada Korea saya tengok ada datang, okey, bawa makanan dan sebagainya. Jadi kita sebagai sukarelawan Muslim ni kena hati-hatilah. Janganlah awak makan benda-benda yang tak halal tu pula bagi dekat asnaf. Benda asnaf ni dia makan je, dia tak tahu apa. Dia lapar dah kan. Awak bagi je makanan-makanan yang tak halal. Okey, bagilah makanan-makanan yang halal, yang baik-baik, dan ajak mereka ni asnaf ni dekatkan diri pada Allah.
Kan, pada Allah. Waktu semayang, jom kita semayang ramai-ramai, jom. Jadi asnaf-asnaf ni pun semua pakat semayang sekali ramai-ramai. Barulah jadi comel. Gerak kerja kemanusiaan kita mendapat redha Allah, berkat daripada Allah. Betul tak? Ni tidak. Kita dengan sukarelawan sekali. Tak tahu ke mana-mana solat kita. Nak buat kerja baik macam mana, solat pun tak jaga. Betul tak? Betul. Okey, kita bersama dengan Abang Raja. Sebentar lagi kita tanya soalan pula daripada penonton-penonton yang ada di sini. Kembali sebentar lagi bersama Abang Raja dalam Jom Jadi Orang Baik-Baik, Bakti Sukarelawan di Slot Al-Ustaz. Di kalangan kaki tangan pejabat ni berebut-rebut lah nak buat program kesukarelawanan supaya apa? Dapat mileage dah, dapat naik pangkat dan sebagainya. Dan tak ada masalah lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat kerja sukarelawanan untuk nak dapatkan mileage, nak naik pangkat, itu terpulang pada diri tuan-tuan. Tapi letakkanlah jauh di sudut hati yang paling dalam tu, tuan-tuan buat kerja tu ikhlas kerana Allah. Bersama Abang Raja kembali dalam rancangan Jom Jadi Orang Baik-Baik. Kita bersama lagi, kita nak sambung perbincangan kita berkenaan dengan sukarelawan yang baik-baik ni macam mana. Sukarelawan yang baik. Okey, tuan-tuan, bawalah anak-anak tuan-tuan ke tempat-tempat menjalankan aktiviti kesukarelawanan kemanusiaan ini. Kerana apa? Di situlah kita dapat mendidik jiwa mereka. Dengan rasa syukur, kita dapat mendidik jiwa mereka. Sambil-sambil bawa, jangan bawa saja tak bercerita. Nanti anak-anak tak faham. Ayah, apa pasal tempat ni becak, apa pasal tempat ni asap, apa pasal tempat ni macam-macam. Jadi kita nak bawa anak-anak kita ni dan pada masa yang sama kita bercerita pada dia. Adik, tengok ni pakcik ni macam ni. Bersyukur adik kita, hari ni kita makan nasi goreng. Pakcik ni dah 2 hari tak makan nasi. Jadi, apabila kita bawa anak-anak kecil kita ni bersama-sama dan nasihatkan dia, insya-Allah, anak-anak kita akan terdidik dengan nilai-nilai murni. Terdidik dengan rasa syukur dan sebagainya. Kita sebagai sukarelawan kena mengambil kesempatan lah. Kesempatan Allah Ta'ala bagi peluang untuk menjalankan aktiviti kemanusiaan ini dengan mendidik anak-anak kita. Bawa. Tak nak bawa anak, ajaklah kawan-kawan kita yang lain untuk menyertainya. Untuk menyertai program-program kemanusiaan yang kita buat. Di samping itu bila kita pergi jumpa asnaf ini, seringkali kita terlupa nak doakan asnaf ni. Masa nak balik tu ramai-ramai lah berkumpul. Kita tanda tangan, doakan asnaf, doakan dengan sebaik, dengan seikhlas-ikhlasnya. Ni kadang-kadang dia ada majlis pula berkaraoke pula di tempat-tempat musibah tu. Lepas ada musibah dia berkaraoke. Dia panggil buat majlis jamuan-jamuan kunduri kendara pula. Jadi bila begitu maka tak berapa elok lah. Tak berapa elok. Sebaik-baiknya bila ada habis majlis, maka kita pun ramai-ramai berkumpul menyatakan rasa syukur pada Allah. Kita tanda tangan berdoa, ya Allah, syukur padamu ya Allah atas nikmat-Mu dan sebagainya. Jadi dia akan menjadikan asnaf ni menerima dengan bantuan itu dengan penuh rasa takwa dan tawaduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kena sentiasa ingat ya tuan-tuan. Kadang-kadang saya pernah juga ditanya oleh sukarelawan ni, terutama bila kita baru saja introduce lah, memperkenalkan gerak kerja kita ni, ada sukarelawan yang baru nak jadi sukarelawan, dia tanya, apa kami dapat bila kami join sukarelawan ni, kami dapat apa? Baru-baru ni adik-adik di Institut Pengajian Tinggi tanya, Abang Raja, kalau kami jadi sukarelawan ni kami dapat apa? Adik budak-budak kita ni dia dididik macam tu. Bila buat sesuatu, kalau di pelajar-pelajar di universiti dapat job aktiviti. Dapat job aktiviti. Bila dapat penuh job aktiviti dekat aktiviti tu, semester depan ada kelebihan nak duduk di college, tak payah menyewa di luar. Jadi dia ada habuah-habuah fizikal, material yang begitu dia nampak. Jadi nak tolong orang ni kena ada habuan fizikal. Kita jadi confused sekarang. Sama ada buat baik ni benda yang dituntut oleh agama ke satu budaya ke. Orang kita ni masalah dengan orang kita. Abang Raja perhati, orang kita ni kalau buat jahat dia tak malu sangat, buat baik jadi malu. Perasan tak? Dia malu nak buat baik. Abang Raja selalu perhati kalau kereta tu kan, dia letak pampers, letak sampah pagi nak pergi kerja tu, dia ikat-ikat plastik tu, dia letak atas bonet kan. Ada yang terasa ke ramai-ramai ni? Lepas tu dia bawa kereta konon-kononnya sambil-sambil nak pergi kerja, nak tinggallah di tepi tong sampah tu, nak buang sampah, dia terlupa sampah atas bonet. Dia reverse buat U-turn, maklumlah kan. Office dia sebelah sana, dia U-turn berlemak jatuh. Isteri cuit, bang, jatuh pampers anak kita bang. Dia malu nak berhenti, dia terus dia pergi. Tengok orang kita sekarang, dia malu nak buat baik, tapi buat jahat dia tak malu. Dia buang sampah keluar cermin kata, dia tak kisah pun, dia tak malu. Kan sepatutnya kan dia nak buat baik tu dia seronok, buat jahat dia malu.
Dia confuse nilai. Dia confuse. Sama macam sukarelawan. Dia confuse nilai. Dia tanya apa yang dia akan dapat. Sedangkan dia tak tahu ke bila kita banyak tolong orang, Allah akan tolong kita. Okey, rupa-rupanya bila kita banyak tolong orang, Allah akan tolong kita. Itulah janji Allah pada kita. Kita dengar soalan daripada penonton. Ya, soalan yang pertama. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Kak Yung. Saya pun salah seorang daripada sukarelawan. Jadi saya ada soalan untuk Abang Raja. Soalannya begini, semasa kita membuat penyerahan kepada barang-barang yang disumbangkan kepada asnaf, ada kita melihat beberapa ataupun sedikit berlaku ketirisan semasa penyerahan. Apa pandangan Abang Raja? Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Yung yang bertanya tentang apa tadi, soalan berkaitan dengan amanah tadi, ketirisan. Maknanya kita di kalangan sukarelawan ini diberikan sumbangan daripada orang ramai, kadang-kadang sukarelawan ini tiris pula bantuan tu tak sampai kepada asnaf dan sebagainya. Benda ni berlaku bukan sekadar di Malaysia, saya rasa. Saya pergi ke Bosnia, sukarelawan Bosnia juga beritahu berlaku di mana-mana. Kita tuan-tuan, kita tak dapat kawal kegiatan-kegiatan di luar daripada kemampuan kita. Benda-benda yang di luar kemampuan kita ni serah pada Allah. Serah pada Allah Ta'ala. Kita telah cuba sedara upaya kita untuk mengawal daripada ketirisan ini daripada berlaku. Sekiranya ianya berlaku di luar pada kawalan kita, serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah sesungguhnya sedang memerhati kita, kan? Jadi tuan-tuan, bila kita nak buat jahat, kita nak melakukan pecah amanah dan sebagainya, ingat Allah sedang memerhati. Bila Allah sedang memerhati, bila ada benda tu dalam diri, insya-Allah sukarelawan tidak akan buat benda-benda yang tak patut. Okey, soalan kedua pula daripada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abang Raja. Nama saya Muhammad Ramadan. Saya ingin bertanya soalan, apa pendapat Abang Raja mengenai setengah pihak yang join sukarelawan ini untuk mendapat publicity dan juga untuk cepat naik pangkat? Okey, saudara Ramadan bertanyakan tentang mileage. Jadi sukarelawan nak dapatkan mileage. Ada orang kan office kan di korporat sekarang ni dia ada CSR, Corporate Social Responsibility. Dia nak staf kaki tangan melibatkan diri dalam kerja-kerja kesukarelawanan. Ada orang dia letak KPI. 1 tahun ada berapa program kemanusiaan kena buat. Jadi di kalangan kaki tangan pejabat ni berebut-rebut lah nak buat program kesukarelawanan supaya apa? Dapat mileage lah, dapat naik pangkat dan sebagainya. Dan tak ada masalah lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat kerja sukarelawanan untuk nak dapatkan mileage, nak naik pangkat, itu terpulang pada diri tuan-tuan. Tapi letakkanlah jauh di sudut hati yang paling dalam tu, tuan-tuan buat kerja tu ikhlas kerana Allah. Kerana bukan saja tuan-tuan akan dapat naik pangkat, tuan-tuan juga akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang alim selalu pesan, kau pilih dunia, kau dapat dunia. Kau pilih akhirat, kau dapat dunia dan akhirat. Kita jadi orang baik-baik. Jom jadi orang baik-baik bersama Abang Raja, insya-Allah sampai bila-bila. Okey, amalkanlah jadi sukarelawan yang hebat. Tanamkan dalam diri kita buat kerja amal ini semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah selesai bersama Abang Raja pada minggu ini. InsyaAllah jangan lupa minggu hadapan bertemu bersama Abang Raja lagi dalam rancangan Jom Jadi Orang Baik-Baik di slot Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.